Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Pernahkah kamu dengar isu pendanaan politik yang tengah hangat dibincangkan di Sabah sekarang ini? Macam-macam dakwaan timbul, ada yang kata ahli politik terima duit, ada yang kaitkan dengan lesen perlombongan, dan yang paling panas, cadangan untuk menggubal undang-undang baru bagi mengawal pembiayaan politik. Tetapi, betulkah RUU ini boleh selesaikan masalah atau sekadar gimmick politik saja? Mari kita kupas, mari kita ulas isu ini pada video kali ini habis-habisan. Oke, kita mulai dengan apa yang berlaku dahulu. Beberapa pemimpin komponen Gabungan Rakyat Sabah GRS mencadangkan pembaharuan di dalam tadbir urus politik dengan membawa rang undang-undang pendanaan politik ke peringkat nasional. Timbalan Ketua Gagasan Rakyat Bagian Kiulu, Datuk George Tio, mencadangkan supaya kerajaan menetapkan had derma politik dan melarang pembiayaan tanpa nama bagi memastikan lebih accountability. Benda ini logik, sebab kalau tidak ada had, mana-mana syarikat besar boleh saja beli sokongan politik dengan sumbangan berjuta-juta ringgit. Dan kalau tidak ada nama penderma, siapapun boleh bagi duit. Mungkin daripada syarikat luar negara ataupun individu berkepentingan yang kita tidak tahu agenda mereka. Presiden LDP Datuk Chin Shu Pin pula berkata, Malaysia ini sebenarnya tidak ada undang-undang yang betul-betul mengawal pendanaan politik. So, bila ada kes duit politik yang mencurigakan, susah ingin kita cakap sama ada ianya halal ataupun haram dari segi undang-undang. Beliau merujuk kepada kes lesen perlombongan mineral di Sabah yang jadi kontroversi besar baru-baru ini. Kalau kamu masih ingat, ada laporan mengatakan bahwa beberapa ahli perniagaan mendakwa ahli politik Sabah terlibat menerima wang berkaitan kelulusan lesen perlombongan ini. Maknanya ada pihak yang cuba untuk membeli pengaruh di dalam politik negeri melalui duit. Selepas itu, Ketua Penerangan Parti Star, Anwar Ghani, tampil memberikan pandangan dari sudut undang-undang pula. Dia kata, walaupun ada video rekaman yang menunjukkan pemberian wang kepada ahli politik, benda itu tidak boleh dijadikan bukti kukuh bahwa berlakunya rasuah. Kenapa? Sebab katanya tiada undang-undang khusus yang menetapkan garis pemisah antara derma politik dengan rasuah politik. Ingin tuduh seseorang yang bersalah, pendakwaan kena buktikan tanpa keraguan munasabah bahwa penerima uang itu berada dalam kedudukan untuk memberi keistimewaan kepada penderma. Tetapi kalau kita tengok kes ini dengan lebih luas, sebenarnya ini bukan sekadar isu di Sabah sahaja. Sudah banyak kali Malaysia digegarkan dengan isu dana politik yang mencurigakan. Kamu ingat lagikah kes 2,6 bilion ringgit yang masuk dalam akaun Najib Razak dulu? Nah, sampai sekarang isu pendanaan politik ini masih jadi topik sensitif sebab tidak ada undang-undang yang jelas yang mengawal perkara ini. Itu sebabnya banyak pihak termasuklah Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme ataupun C4 Center dan Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi ataupun IDEAS desak kerajaan untuk mempercepatkan penggubalan RUU pendanaan politik. Tetapi persoalannya sekarang, betulkah nanti RUU ini boleh menghentikan rasuah politik? Atau adakah ia akan sekadar menjadi hiasan untuk nampak seolah-olah kerajaan ambil tindakan? Sebab realitinya kalau kita tengok banyak negara lain yang sudah ada undang-undang ini pun rasuah tetap juga berlaku. Contohnya di Amerika Serikat, walaupun mereka ada peraturan ketat mengenai pendanaan politik,
tetap ada syarikat besar yang salurkan dana kepada ahli politik melalui super PSCs yang sah di sisi undang-undang, tetapi niatnya tetap sama. Apakah niat itu? Niat itu adalah untuk membeli pengaruh politik. Satu lagi isu yang tidak kurang pentingnya, adakah pemimpin politik kita benar-benar bersedia untuk dedahkan sumber pendanaan mereka? Sekarang ini kalau kita minta ahli politik isytiharkan dari mana datangnya dana kampanye mereka, kamu rasa ada yang berani kah buat? Nah, atau mereka akan cari jalan yang lain seperti menggunakan proksi untuk menubuhkan yayasan untuk mencuci dana politik mereka. Ini satu benda yang rakyat kena ambil serius. Sebab kalau tidak, kita akan terus hidup di dalam sistem yang membolehkan korupsi berlaku secara terang-terangan. Selepas itu ada juga persoalan sama ada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM cukup kuat untuk pantau dan laksanakan undang-undang ini nanti. Tanpa kuasa dan sumber yang mencukupi, SPRM mungkin sukar ingin jejaki semua aliran wang yang masuk ke dalam politik Malaysia. Dan kalau kes yang melibatkan orang-orang berkuasa, adakah mereka akan berani ambil tindakan? Paling penting, adakah rakyat Malaysia benar-benar peduli tentang isu ini? Atau kita hanya akan bising sekejap bila ada skandal. Tetapi selepas itu, lupa macam tidak ada apa-apa yang berlaku. Kalau rakyat sendiri pun tidak ambil berat dan terus undi calon yang terpalit dengan skandal keuangan, maka usaha ingin bersihkan politik Malaysia memang akan menjadi sia-sia. Jadi apakah pendapat kamu semua? Adakah RUU pendanaan politik ini satu langkah ke hadapan untuk Malaysia? Atau hanya sekadar alat untuk kerajaan nampak buat kerja? Patutkah semua ahli politik diwajibkan isytiharkan sumber pendanaan mereka secara terbuka? Dan kalau kita betul-betul ingin hapuskan rasuah politik, apa lagi langkah yang akan atau yang perlu kita ambil? So, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, kamu rasa bagaimana? Apa pendapat kamu semua? Isu ini bukan isu yang ringan atau isu yang main-main, sebab isu ini melibatkan masa depan politik dan juga ekonomi negara kita. Kalau kita biarkan, mungkin kita akan terus melihat politik uang berleluasa. Tetapi kalau kita bertindak, siapa tahu mungkin ada harapan untuk perubahan. Jangan lupa komen pendapat, jangan lupa ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan share video ini dengan kawan-kawan yang lain. Dan kalau kamu suka konten macam ini, tekan butang like dan subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk lebih banyak perbincangan panas tentang isu semasa. Sampai jumpa lagi, Currents VMY signing out. Terima kasih semua.